Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat hadir berhimpun di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengikuti satu majlis bicara ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati setiap niat dan langkah kita dan tujuan kita untuk kebaikan ini insya-Allah. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah, pada malam ini sesi ziarah Jabatan Mufti Negeri Perlis merupakan siri yang ke-6 pada tahun 2022. Mana 6 kali dah pada tahun ini kita melakukan siri program ziarah Jabatan Mufti Negeri Perlis. Pada tahun yang sebelum ini dah banyak kali lah. Jadi ini merupakan antara satu program yang mana Sahibus Samahah turun padang bersama dengan masyarakat umat Islam Negeri Perlis lain daripada program-program yang lain. Sahibus Samahah setiap minggu ada kuliah mingguannya, kemudian ada forum-forum yang lain, dan ini salah satu program yang diaturkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis, cetus idea daripada Sahibus Samahah sendiri untuk bersama dengan tuan-tuan. Sahibus Samahah beliau tidak lekang daripada menjawab isu-isu semasa khususnya berkaitan hukum hakam melalui tulisan tinta-tinta beliau dan juga melalui bicara-bicara beliau dalam program-program seumpama ini. Sebelum itu ingin saya mengungkapkan ataupun membaca serangkap pantun lah sebagai pembuka. Majlis Masjid Darul Ibadah terletak di bawah Pulai. Ustaz Muhammad Sofian bin Muda yang sentiasa muda sebagai imamnya. Program ziarah Jabatan Mufti diminati ramai, soal jawab bersama Mufti menjadi pengisiannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah, sebelum saya meneruskan sesi bicara soal jawab bersama Sahibus Samahah, ada dua permintaan daripada saya. Pertama, saya mohon kepada tuan-tuan yang berada di luar agar masuk ke dalam dan memenuhi ruang-ruang yang ada. Tuan-tuan, sebelah kiri dan kanan saya masih ada ruang-ruang kosong, yang mana ada dalam masjid boleh rapatkan ke hadapan dengan menjaga penjarakan lah. Dan yang di luar diminta jasa baik untuk sama-sama masuk ke dalam agar kita lebih mohon masuk ke dalam agar kita lebih selesa untuk mengikuti sesi kuliah ataupun sesi majlis ilmu pada malam ini. Yang kedua, tuan-tuan ada handphone masing-masing, dan yang mana ada bawa handphone, selain daripada berada dalam silent mode, tuan-tuan buka handphone dan tuan-tuan cari Facebook Pro Media Tajdid ataupun Facebook Suara Sunnah. Tuan-tuan copy paste link live pada malam ini dan tuan-tuan share di Facebook masing-masing ataupun di grup-grup WhatsApp yang tuan-tuan ada. Grup WhatsApp info masjid ke, JKK masjid ke dan seumpamanya, tuan-tuan sharekan. Mudah-mudahan ada kebaikan, saham kebaikan untuk tuan-tuan. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah, untuk memulakan bicara soal jawab saya bersama dengan Sahibus Samahah pada malam ini. Jadi tuan-tuan, kita mulakan soalan berkaitan dengan bulan yang kita berada pada malam ini, iaitu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Jadi Sahibus Samahah mungkin boleh memberi penjelasan, menerangkan kepada kita dengan lebih lanjut berkaitan dengan kelebihan bulan Sya'ban dan juga kelebihan yang ada pada malam nisfu Sya'ban dan seterusnya
mungkin ada pantang larang ataupun tegahan yang sepatutnya kita ambil perhatian berkaitan dengan amalan-amalan berkaitan nisfu Syaban. Dengan segala hormatnya dipersilakan saya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Al-Fadhil Ustaz Khidir selaku moderator pada malam ini, juga merupakan pegawai di Jabatan Mufti, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa, saudara, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan juga saya mengalukan tim JAKIM yang datang membuat liputan majlis kita pada malam ni. Dia orang ni ada program rakaman tentang Mufti Perlis. Jadi dia ikuti beberapa siri program hari ini, besok dan lusa. Jadi dia orang ni dari tim yang tuan-tuan tengok ni daripada KL. Program kita ni, kita pergi pada masjid-masjid yang mana kita lihat yang bersiap untuk kita hadir. Dan kemudian kita, seperti mana yang tuan-tuan tahu, kita jawab soalan-soalan yang terkumpul ataupun soalan-soalan yang telah tuan-tuan berikan. Dan tuan-tuan juga boleh tanya soalan selain daripada apa yang disebut oleh moderator tadi. Saya jawab soalan yang pertama ni dulu. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena tahu bahawasanya kelebihan hari, kelebihan bulan ialah kurniaan Allah. Kita tak boleh nak jadikan bulan tu lebih, kerana Allah yang cipta. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ya, demikian itu hari-hari yang kami jadikan silih berganti di kalangan manusia. Sama ada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Allah yang cipta belaka. Bulan apa pun Allah yang cipta. Kalau ada kelebihan pada bulan dan kelebihan pada hari, kelebihan pada waktu, hanya Allah yang berhak untuk menjadikan kelebihan itu. Kalau Allah bagi tahu ada kelebihan, ada. Kalau dia tak bagi tahu, tak ada lah. Kalau kita nak buat kelebihan, aku hari Rabu lebih sikit pada aku kerana hari ini aku akan pergi belanja besar, itu kita punya urus takbir. Tetapi kelebihan yang maksud Allah memberikan kurnia pada hari berkenaan dengan kurniaan-kurniaan tertentu, sama ada dibesarkan pahala ataupun dijadikan doanya mustajab ataupun diturunkan rezeki dan seumpamanya, itu hanya milik Allah. Kalau Allah beritahu, ada. Dia tak bagi tahu, tak ada. Kita tak tahu. Hari Jumaat, dia jadikan hari ada solat Jumaat, ada kelebihan, ada kelebihan. Kalau dia tak bagi tahu, kalau dia bagi tahu hari Rabu pun kita terima, dia bagi tahu hari Selasa kita terima. Dan dia bagi tahu hari Jumaat lah. Bulan Ramadan macam tu juga. Selalu saya sebut hal ni. Bulan matahari naik sama juga, tenggelam sama juga. Tapi Allah kata ada kelebihan, ada. Sama juga hari Jumaat. Bulan Syaban ada tak kelebihan? Jika kita lihat kepada hadis-hadis tentang bulan Syaban, ada hadis yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu tentang bulan Syaban. Jadi oleh kerana kita masuk bulan Syaban dan nak beramal dalam bulan Syaban, kita cari yang sahih. Apa yang boleh kita amalkan? Yang sahih yang Nabi bagi tahu antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam sunannya. Nabi SAW menyebut tentang bulan Syaban, wa syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Dia adalah bulan yang mana? Bulan yang
manusia ramai cuai tentang dia antara Rajab dan Ramadan. Nabi kata huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dia adalah bulan yang mana amalan diangkat kepada Tuhan Rabbil Alamin. Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku suka amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Artinya kita tahu salah satu kelebihan bulan Syaban buat apa? Puasa. Nabi suka berpuasa pada bulan Syaban. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya, katanya ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama siyamu syahr illa fi Ramadan. Aku tak tengok Nabi puasa sebulan melainkan bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsaru siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tak tengok yang lebih banyak Nabi puasa, hari-hari yang banyak Nabi puasa di dalam bulan Sya'ban. Di dalam riwayat Tirmizi dia kata kana yasumuhu illa qalilan. Nabi puasa dalam kebanyakan hari dalam bulan Sya'ban, melainkan sedikit ada hari-hari yang Nabi tak puasa. Bahkan dalam riwayat Tirmizi juga dia sebut wa kana yasumuhu kullahu, dia puasa semua sekali. Cuma ulama-ulama hadis bagi nak selaraskan dengan kata Aisyah yang dia tak pernah tengok Nabi berpuasa sempurna, wa ma sama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma, dalam hadis Aisyah tadi saya ulang ada wa mastakmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyamu syahr illa fi Ramadan. Nabi tak menyempurnakan puasa sebulan melainkan pada bulan Ramadan. Maka kata mereka maksud kullahu tu kesemuanya itu, kata Nawawi mungkin maksud yang terdekat orang Arab ni kata semua tu maksud kebanyakan hari dia berpuasa pada bulan Syaban. Maksudnya Nabi puasa bulan Syaban. So apa yang kita digalakkan pada bulan Syaban ialah berpuasa. Itu ada kelebihan dia bulan Syaban kau nak buat. Okey, yang berikutnya ialah orang akan sebut ialah tentang nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Nisf ni maksud dia apa? Separuh. Separuh daripada Sya'ban. Dan malam nisfu Sya'ban di setengah tempat kita tengok ada orang buat majlis Yasin 3 kali dan seumpamanya. Mungkin kita tak tengok hal itu diperoleh. Adakah di perlih ni kita menafikan tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban? Kita tidak menafikan kelebihan malam tu. Walaupun ulama-ulama ada khilaf, tetapi ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Hadis ini disahihkan oleh kebanyakan para ulama, di mana Nabi SAW menyatakan innallaha la yattali'u fi lailati an-nisf min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala la yattali'u fi lailati an-nisf min Sya'ban. Allah tengok pada malam separuh bulan Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban lah, pada malam separuh Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa musyrikun aw musyahin. Maka Allah akan ampunkan semua hamba-hamba dia pada malam tu, melainkan yang musyrik, yang buat syirik, dan juga yang bergaduh, yang bermusuhan sesama Muslim. Jadi hadis ni kata yattali'u fi lailatin nisf min Sya'ban. Allah tengok pada malam nisfu Sya'ban. Untuk apa? Untuk dia ampun dosa. Adakah hadis yang menyebut amalan tertentu pada malam nisfu Sya'ban? Tak ada. Habis itu malam nisfu Sya'ban kita nak buat apa? Nak baca Yasin 3 kali ke 7 kali ke? Tak ada kifiat itu. Yang ada oleh kerana Nabi kata malam tu Tuhan nak ampun, maka kita banyak mohon keampunan. Siapa nak solat, dia boleh solat. Siapa nak baca Quran, dia boleh baca Quran. Siapa nak beristighfar, dia boleh istighfar.
Kaifiat tertentu sembahyang khusus tak ada. Tapi malam nisfu Syaban patut tak kami semua tumpu beribadat di masjid, solat banyak di rumah? Patut. Kerana ada hadis tentang kelebihan itu. Tapi adakah kena baca ramai? Tak ada. Habis itu nak buat apa? Doa, salat, apa saja yang baik, amalan saleh. Kerana pada malam itu Allah nak ampunkan. Tapi kalau dia kata, Nabi kata illa musyrikun au musyahin, kecuali yang musyrik ataupun yang berbalah ni, maka yang mana kita yang ada melakukan syirik, istighfar, taubat. Ada yang berbalah dengan adik-beradik, elokkan berbalah supaya malam tu Tuhan ampun kita juga. Malah dengan sama muslim tanpa sebab yang sah, maka kita mohon keampunan pada Allah. Kerana malam itu Allah Subhanahu wa taala nak ampun. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, dia ampun untuk semua hamba-hamba ciptaannya. Itu ada kelebihannya. Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam Al-Fatawa Al-Mu'asarah, dia menyatakan adapun amalan yang dibuat oleh setengah orang dengan bacaan tertentu panjang, bacaan doa ni rupa kali semua, ini semua tidak dilakukan, tidak ada riwayat sandaran yang sahih, kata dia, daripada salafus salih. Bila kita tahu malam nisfu Syaban ada kelebihan, macam saya kata tadi, kita doa, kita buat benda baik pada malam tu. Setiap orang melakukannya. Yang duduk di rumah, buat di rumah. Lepas tu wanita yang haid, dia juga boleh mohon istighfar, keampunan dan seumpamanya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai tadi satu soalan yang telah dijelaskan, dijawab oleh sahibus samahah berkaitan dengan bulan Syaban dan nisfu Syaban. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat mengambil manfaat dan kita tidak lepaskan peluang kelebihan yang ada yang kita berada di dalam bulan Syaban ini, insya-Allah, menurut amalan yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya beralih kepada soalan yang kedua sahibus samahah, iaitu berkaitan dengan binaan di atas kubur. Kita diperlis rata-rata faham soal larangan binaan di atas kubur. Namun di sana mungkin ada sedikit ketidakjelasan mungkin. Kerana mungkin dilarangan itu di mana tahapnya, ataupun adakah kepuk-kepuk yang dibuat dengan kayu ataupun dengan paip-paip dan sebagainya. Binaan kekal itu sejauh mana larangan itu, sahibul samahah, dipersilakan. Terima kasih banyak pada soalan. Ni pun kadang-kadang orang duk tanya lagi, dia kata perlih ni pelik, tak ikut mazhab Syafi'i, tak boleh orang nak buat binaan. Sebenarnya mazhab Syafi'i ialah mazhab yang paling keras tentang masalah larangan binaan ni. Hambali lebih sedikit lunak, tapi Imam Syafi'i pada kubur awam dia telah menghukumnya haram. Kenapa? Pertama, kerana larangan ini kerana ada hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW telah naha Rasulullah SAW an yujassasa al-qabru wal yuq'adu alaihi wa yubna alaihi. Nabi SAW telah larang daripada ditajsis. Tajsis ni dia buat plaster. Plaster dulu, tajsis ni macam simen dulu ni, dia campur bahan plaster simen yang putih tu, zaman dulu dah ada, dengan batu, dengan cantik tu. Dia, kita pernah tonton tengok bangunan bangunan lama-lama, dia punya lantai dah tu yang putih, ada biji-biji batu tu kan. Dia tajsis. Nabi larang an yujassasal qabru, ditajsiskan kubur kan, wa yuq'adu alaihi, dan kita duduk atas kubur, dan kemudian kita
ataupun wa yubna alaihi, dan kita buat binaan atas kubur. Itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi ni lah imam mazhab apa ni? Mazhab apa ni? Mazhab Syafi'i rahimahullah, meninggal pada tahun 676 Hijrah. Al-Imam Nawawi rahimahullah, dia kata qala Syafi'i wa ashab. Dalam mazhab Syafi'i dan ashab, dia kata at-tajsis tu tajsisu makruh, wa ammal qu'udu alaihi fa haramun. Tajsis tu, buat tajsis tu makruh, dia kata, dan duduk atas kubur hukum dia haram. Kemudian dia tahu wa ammal bina'u alaihi, adapun binaan di atas kubur itu fa makruhun idza kana fi milkil bani wa haramun idza kana fi maqbaratin musabbalah. Dia kata adapun jika binaan ni takubur ni makruh jika sekiranya tanah sendiri. Jika kubur awam hukumnya haram, kata Imam Syafi'i. Dia kata wa hadha an-nassu alaihi Syafi'i. Ini adalah nas, perkara yang dinaskan oleh al-Imam Syafi'i, kata dia. Dan Imam Syafi'i kata wa ra'aitul a'immata bi Makkah, aku melihat imam-imam di Makkah ya'muruna bihadmi ma yubna, dan aku telah melihat imam-imam di Mekah, yakni ulama-ulama di Mekah, kata Imam Syafi'i, telah memerintahkan supaya dihancurkan apa yang dibina di atas kubur. Mazhab apa tu? Syafi'i. Dan nas yang sama disebut oleh al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, iaitu kitab dalam mazhab Syafi'i. Bahkan dalam kitab mazhab Syafi'i dia kata wa an yuktaba alai, ditulis nama, wa an yuktaba ismuhu au ghairuhu, ditulis nama tuan kubur tu ataupun selainnya juga makruh. Dimakruhkan. Kerana ada hadis yang tadi saya sebut, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada hadis dengan riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dia kata au yuktabu alaihi, atau ditulis di atasnya. Maka dimakruhkan. Dimakruhkan pada sekurang-kurangnya. Kata Imam Syafi'i, kalau maqbaratin musabbalatin, kalau kubur awam hukumnya haram. Sebab tu al-mu'tamad fil fiqh Syafi'i yang diimpunkan oleh Dr. Muhammad Az-Zuhaili, dia menyebut ini adalah pegangan dalam mazhab Syafi'i yang memakruhkan sekurang-kurangnya hal ini. Dan yang digalakkan ialah meninggikan kubur dengan kadar sejengkal. Yang ni kita timbul bagi tanah dia tinggi, kalau dia nak letak anak-anak batu ke apa, tak apa, supaya orang tahu tu kubur, dihormati agar tidak dipijak padanya. Binaan di dalam mazhab Syafi'i tidak. Demikian dalam Zadul Mustaqni' di dalam mazhab Imam Ahmad disebut hal yang sama. Cumanya dalam mazhab Imam Syafi'i nas dia jelas, kalau kubur awam dia haramkan. Ada orang kata mereka ni tak ikut mazhab Syafi'i, orang nak buat pun tak boleh. Sebenarnya hak kata tu dia tak baca nas dalam mazhab Syafi'i. Kerana ada hadis dalam hal itu, maka diperleh kita tak buat. Kubur ni tuan-tuan fikir, kubur awam, bukan kubur tu kita punya. Dah kita tak lama-lama, mungkin dah orang lama-lama perlu tanah tak cukup, orang korek balik. Kalau kita dah buat binaan, artinya kita telah ambil ruang tanah awam kepada kita. Kita ambil ruang tanah awam. Kubur tu bukan kita punya tanah, kubur awam. Maka dia tak benarkan. Besok kalau tuan-tuan tengok macam di Baqi' di mana, dah lama dah sampai berpuluh tahun orang korek, orang letak jenazah lain pula situ. Wallahu ta'ala. Jadi alhamdulillah penjelasan Sahibul Samahah berkaitan hukum membina atau membuat binaan di atas kubur jelas kepada kita, dan mudah-mudahan
kita diberi hidayah untuk mengikutinya insya-Allah. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya beralih kepada soalan yang ketiga. Banyak lagi soalan tuan-tuan. Sebelum nanti habis soalan saya, kita buka kepada soalan tuan-tuan insya-Allah. Soalan yang ketiga ini berkaitan dengan hubungan ibu bapa dan anak ataupun anak dengan ibu bapa. Ada di sana kadang-kadang terdapat ibu bapa yang tidak berlaku adil kepada anak-anak. Ibu bapa yang tidak berlaku adil, mungkin ada beberapa urusan yang anak-anak melihatnya ibu bapanya tak berlaku adil dengan adik-beradik mereka. Dan dalam hal ini, apakah sikap anak dalam berhadapan dengan ibu atau bapa yang tidak berlaku adil sebegitu? Saya bersamahkan. Terima kasih. Soalan ni bahagi kepada dua bahagian. Satu, bahagian ibu bapa. Bahagian ibu bapa yang tak adil tu. Satu, bahagian anak. Setakat mana hubungan dia dengan kedua ibu bapa dia. Kita selalu sebut tentang tanggungjawab anak kepada ibu bapa. Islam dia ada semua. Tanggungjawab ibu bapa pada anak-anak, tanggungjawab anak pada ibu bapa. Sebelum kita cakap tentang anak-anak, kita cakap tentang ibu bapa. Ibu bapa wajib untuk adil pada anak-anak dia. Wajib untuk adil. Walaupun ada kaul yang membincangkan soal kadar pemberian, bolehkah kalau pemberian itu melebihkan yang ini daripada ini disebabkan keperluan dan seumpamanya, itu ada pendetailannya. Tetapi Nabi SAW tidak menyaksikan pertindakan ibu bapa yang tidak adil pada anak-anak, kerana dia ada kesan yang buruk. Kadang-kadang ibu bapa ni dia tak adil disebabkan kerana hak ni cerdik sikit, hak tu tuang cerdik sikit. Jadi hak ni periksa dapat markah tinggi sikit, hak ni kurang markah sikit. Jadi dia bertindak sehingga yang lemah tu sentiasa rasa dia dipinggirkan. Ataupun yang ni kurang segak sikit, yang ni segak sikit ke. Ada kadang-kadang mak bapak ni ada orang yang pelik-pelik. Bila yang dah besar, yang ni kaya sikit, yang ni tak kaya, dia layan lain-lain. Kan? Hak kaya balik, tak ada balik duk jenguk pintu dah. Kalau hak tak ada duit balik, ketuk pintu pun lambat buka. Ada juga. Nabi SAW ajar sikap yang betul pada ibu bapa. Itu dulu. An-Nu'man bin Bashir sahabat Nabi, dan Bashir juga merupakan sahabat Nabi, bapa dia. Nu'man merupakan anak pada Bashir daripada isteri dia Amrah bintu Rawahah. Jadi satu hari Nu'man nak bagi satu benda kepada Bashir, Bashir nak bagi hadiah kepada anak dia Nu'man ni anak pada isteri ni, Amrah bin Rawahah ni. Ni siapa isteri banyak kena dengar kan? Isteri seorang pun kena dengar kan? Jadi isteri dia kata, aku mau pemberian ni disaksikan oleh Rasulullah. Maksudnya supaya jangan tarik balik, bagi saksi Rasulullah. Dia pergi pada Nabi SAW. Nabi tanya, a'taita sa'iru auladika misla hadha? Semua anak-anak kau dapat macam ni ke? Dia kata, tak lah, nak bagi kat dia seorang je lah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Nabi kata, fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Takutkan Allah, adillah di kalangan anak-anak kamu. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW tanya, awahabta mithla hadha alaka waladun ghairu, kau ada anak yang lain tak? Dia kata ada. Kau dah bagi pada mereka sama macam ni? Dia kata tak. Nabi kata, inni la ashhadu ala jawr, aku tidak menjadi saksi kepada kezaliman. Tengok Nabi SAW. Ni ibu bapa, kadang-kadang dia bagi kat kawan ni, hak ni dia tak bagi, hak ni tengok saja, dia tak bagi tahu sebab. Melainkan kawan ni nak pergi sekolah, masuk universiti, yang ni tak masuk lagi, ataupun yang ni ada keperluan pasal nak pergi kelas, yang ni duduk di rumah lagi, ada pasal lah.
Ini tak ada sebab, hanya kerana dia suka hak ni lebih daripada yang ni. Itu satu, ibu bapa. Bahagian yang kedua, anak-anak. Walaupun kita mempunyai masalah ibu bapa kita yang tak adil, tetapi kita berbuat baik kepada ibu bapa ni tidak menderhaka ibu bapa. Kerana uququl walidain ni termasuk asyirku billah wa uququl walidain minal kabair, termasuk daripada dosa besar. Minal kabair kata Nabi, termasuk daripada dosa besar. Bukan kerana ibu bapa tu buat baik dengan kita, tapi kerana Tuhan suruh tu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah memutuskan supaya engkau menyembahnya dan berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jadi kita berbuat baik pada ibu bapa. Uquq ialah, uquq yang dikatakan derhaka itu ialah kita buat benda yang menyakitkan hati ibu ataupun bapa. Dengan sengaja kita nak bagi dia sakit hati. Melainkan kita ni bukan nak bagi dia sakit hati, dia pergi sakit hati. Tu cerita lain lah. Dia demam, kita nak bawa dia pergi hospital, dia kecil hati. Kan macam Ismit Ulam Raja kan. Itu cerita lain lah. Tapi kalau sekiranya kita buat saja, kita sebab tu wa imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wala tanharhuma. Yang dia tak bagi kita cakap uff, jangan tengking ibu bapa, kerana itu menyakitkan. So kita jangan menyakitkan. Kita mungkin tahu dia yang mana ibu bapa kita tak adil dengan kita, dia akan jawab di hadapan Allah. Tapi bahagian kita dengan dia, kita buat sekadar yang kita mampu. Saya baru ni ada satu orang mengadu. Dia kata ibu dia kata, ya Allah, kalau tak ada duit langsung tak pernah layan, ada duit barulah senyum bagi. Dia kata apa dia nak buat? Dia kata balik dia, kalau tak bagi duit dia tak mau cakap, sedangkan dia ada tanggungan anak-anak dia, ada macam-macam. Dia tak kira, dia kira minta duit dia nak joli lah. Ada ibu macam tu. Kita taklah diwajibkan oleh agama sehingga terus bagi kepada ibu sehingga kita tak mampu. Kita kena tunaikan tanggungjawab kita. Tapi kita mungkin diam, kita tak kata apa ada. Yang mana kadar kita mampu, hak mana menanggung keperluan dia, kita bagi. Kalau kita tahu dia gunakan duit itu untuk benda yang salah, kita jangan bagi. Tapi kita taklah maki dia, cerca dia, kerana Quran kata wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm, jika mereka bersungguh nak bagi engkau syirik apa yang kau tidak ada ilmu mengenai, fala tuti'huma, jangan kamu taat pada mereka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, buat baik kepada mereka di dalam urusan dunia. Maksud kalau buat ibu bapa kafir pun kita masih disuruh buat baik dalam urusan dunia. Mungkin kita jumpa mak pak kita tak pernah bela kita dulu, tapi dia mak pak kita pergi bagi makanan, kita bagi apa, dapat pahala kita. Pahala dapat kat kita. Dia punya tak adil, dia tak cuai tanggungjawab dia, itu dia akan jawab di hadapan Allah. Dan Quran macam saya selalu sebut, bila dia ajak wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, wahai Tuhanku, kesian pada mereka macam mana mereka menjaga aku masa aku kecil membesar. Maksudnya ibu bapa hak jenis tak kesian pada anak ni, Tuhan pun tak kesian kat dia lah. Pasal doa tu Tuhan dah ajak lah, kesian pada mereka seperti mana mereka membesarkan aku masa aku kecil. Kalau masa dia ibu bapa masa anak masa kecil tak kesian, doa tu kena banyak mana ke dia. Tuhan ajak doa tu pun kena dah, supaya kita insaf. Isu anak kita akan doa yang tu, kalau kita jenis tak kesian kat dia, banyak tu kita dapat. Itu yang Allah ajar dalam surah Isra. Maka dengan itu, ibu bapa wajib adil, berbuat tidak menzalimi anak-anak. Anak-anak berbuat baik pada ibu bapa, sekalipun ibu bapa dia mungkin ada benda yang tak kena dahulu, tapi dia buat baik dengan tidak menderhakai, dengan tidak menyakitkan, sengaja menyakitkan perasaan ibu ataupun ayah. Melainkan ibu tu melampaui batas, itu cerita lain. Macam cerita Mus'ab bin Umair,
Kita tengok macam cerita Sa'ad bin Abi Waqqas, mak dia masuk Islam, nazar tak mau makan. Itu cerita lah, ingat. Dia kata, ya law kana laki mi'ata nafs fa kharajat nafsan ma taraktu dini in syi'ti fakuli wa in syi'ti fala ta'kuli. Wahai ibu, kalau ibu ada 100 nyawa tu keluar satu-satu pun, aku tak tinggalkan agama Muhammad, aku tak tinggalkan agama aku. Jika ibu mau, ibu boleh makan. Jika ibu tak mau, tak payah makan. Jika ibu mau, ibu makan. Jika ibu mau, ibu tak payah makan. Terpulanglah. Itu bukan derhaka, sebab itu pada position yang betul. Tapi tak pasal-pasal pergi jengkah mak kita, duk sebut benda-benda yang tak elok kat dia, itu adalah termasuk dalam dosa besar. Wallahu ta'ala. Jadi alhamdulillah, jadi alhamdulillah tuan-tuan, selesai soalan yang ketiga yang telah dijawab oleh Saiful Samahah berkaitan dengan sikap. Mudah-mudahan kita menjadi seorang anak yang saleh dan juga seorang ibu bapa yang juga berlaku adil terhadap anak-anak. Jadi untuk soalan yang keempat, kesempatan sebelum kita azan Isyak, kita beralih kepada Saiful Samahah berkaitan dengan ahkam perkahwinan, hukum perkahwinan, iaitu berkaitan dengan pernikahan seorang janda. Adakah wali itu menjadi syarat perkahwinan seorang janda, ataupun seorang janda tidak perlu kepada persetujuan wali untuk menikah? Saya bersama. Terima kasih. Janda ni apa? Janda, perempuan. Anak dara pun perempuan. Janda ni apa? Bila kita kata janda, janda ni wanita yang pernah berkahwin lah, wanita yang pernah berkahwin. Di dalam ni dia sebut, fuqaha sebut wanita yang pernah berkahwin dan merasai persetubuhan yang halal. Jadi itu apabila kita sebut tu, dia thaib, dia janda. Okey, sebelah kita tahu dulu, sekali kita duk ingat janda apa? Janda baik ke? Kan? Janda ni, orang kadang-kadang bila sebut janda, dia terbayang perempuan baru dah pernah kahwin, duk muda-muda lagi. Janda ada, janda muda apa ada, janda tua apa ada. Anak darah muda apa ada, anak darah tua apa ada. So kita kena clear bila kita sebut perkataan janda. Di dalam syarat rukun kepada nikah, salah satunya apa? Wali, kan? Itu pada sisi jumhur para ulama, majoriti para ulama. Di sisi mazhab Hanafi, dia tidak mensyaratkan, dia tidak menjadikan wali sebagai rukun. Dia ada perbincangan dia yang panjang, tapi pada umumnya dia tak menjadikan wali sebagai rukun. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni ialah mazhab Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Dan tuan-tuan bila sebut mazhab Hanafi ni, tuan-tuan kena tahulah negeri mana mazhab Hanafi. India, Pakistan, Iraq, Mesir. Mazhab Hanafi ialah mazhab yang paling besar. Sebab dalam sejarah Islam, mazhab Hanafi mazhab utama masa kerajaan Abbasiyah. Kerana Muhammad Hasan Asy-Syaibani, dia menjadi mufti ataupun menjadi qadi qudah kepada kerajaan Abbasiyah, dan mazhab rasmi bagi kerajaan Osmaniyah. Khalifah Osmaniyah tu mazhab rasmi dia mazhab Hanafi. Sebab tu mazhab Hanafi ni dia besar. Dia menjadi mazhab yang besar. Okey. Dalam mazhab Hanafi, dia tidak mensyaratkan, dia tidak menjadikan itu sebagai rukun. Maksud seorang perempuan boleh berkahwin tanpa wali. Yang tu dulu saya nak sebut. Dia boleh berkahwin tanpa wali, kemudian mereka berbeza khilaf dalam pendetilannya.
Di kalangan mereka kemudian menyatakan kalau dia kahwin tanpa wali dan tak sekufu, bapak dia bangkang, bangkangan bapak dia diterima. Kalau dia kahwin sekufu, bapak dia tak boleh bangkang. Tuan-tuan pergi ke negeri Arab, di Jordan, di banyak negara Arab, dia banyak mazhab Hanafi, dia ke arah qauli macam tu. Perempuan kalau kahwin tanpa wali, kalau bapak dia tak dapat buktikan pilihan dia tu tak sekufu, perkahwinan dia diterima. Tetapi majoriti mazhab Malik, Syafi'i, Hanafi, Malik, Syafi'i, Hanbali dan kebanyakan ulama menyatakan wali adalah rukun. Paling jelas kata mereka antaranya firman Allah, wala ta'duluhun an yankihna azwajahun, jangan kamu adal, jangan kamu larang, kamu cegah mereka untuk mereka mengawini semula bekas-bekas suami mereka. Yakni sekali kita azan sampai habis soalan ni. Jangan halang anak perempuan kamu untuk kahwin. Siapa tu? Wali jangan halang. Dia panggil wali adl. Kata para ulama jumhur, kalau wali tak ada kuasa, pasal apa Tuhan kata jangan larang? Artinya wali ada kuasa lah. Wali ada kuasa. Kalau tidak, tak ada manfaat larangan Tuhan kepada wali. Kalau boleh kahwin tanpa wali, itu hujah mereka. Hujah mereka kedua ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, iaitu ayyum ra'atin nakahat bi ghairi izni waliyuha fa nikahuha batil. Imam Syafi'i menyebut hadis itu dulu di dalam kitab, di dalam Al-Um, sebelum daripada itu lagi, iaitu dia kata mana-mana wanita yang berkahwin tanpa izin walinya, nikahnya batil. Jadi khilaf. Dan mazhab Hanafi bukan sebarang juga dia kemukakan hujah-hujah dia, tapi wallahu taala alam, jika kita lihat kekuatan hujah berada di pihak jumhur, majoriti. Wali adalah rukun. Jadi bila wali adalah rukun nikah, maka sama ada janda ataupun anak dara wajib ada wali. Apa peranan wali? Sebelum tu sekali saya nak beza. Apa beza dia sekali saya beritahu. Peranan wali ialah protector. Kerana perempuan ni dia lemah. Bila dia pergi pada satu keluarga, kalau tak ada orang yang dapat melindungi dia, mungkin dia dibuli oleh keluarga tu. Dia dibuli oleh suami dia. Supaya dia tahu wali tu maksudnya protector. Wali kita panggil tu sebab kita panggil wali kota. Kan? Wali tu pelindung. Dia protector. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pelindung orang yang beriman. Tu wali. Jadi wali tu pelindung. Kalau wali tak mampu jadi pelindung, dia tak boleh jadi wali. Sebab bapak melindungi dia, datuk dia melindungi dia, abang dia melindungi dia, anak dia juga melindungi dia. Cumanya apa beza antara anak dara dan janda? Bezanya janda ni, kalau sekiranya dia nak kahwin, pak dia setuju ke tak setuju ke, hak dia. Pak dia kena setuju juga. Nabi kata as-sayyibu ahaqqu bi nafsihi min waliha. Dalam hadis Muslim, janda lebih berhak terhadap dirinya dibandingkan walinya. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam mensyarahkan Sahih Muslim, itu menunjukkan adanya musyarakah. Musyarakah maksudnya apa? Maksudnya dua-dua berhak, tapi dia lebih berhak daripada pak dia. Artinya kalau dia nak kahwin, pak dia kata tak sesuai calon tu, dia tak boleh, pak dia tak nak kira buah dia, jangan kira buah pak dia. Tapi kalau nak dara nak kahwin, pak dia kata tak sesuai, dia tu tak boleh masuk keluarga kita, saya tak setuju. Dia nak kahwin, pak dia tak benarkan, dia pergi pada qadi kata pasal apa? Enggan, pasal saya besarkan anak saya dalam keluarga yang baik, dia ni mari orang keluarga yang ni saya tak boleh terima. Hujah pak dia kuat, qadi tengok pak dia boleh qadi boleh halang. Pak dia tak mau bagi, qadi tak boleh kata apa.
Tapi kalau pak dia kata tak ada, kami ni geng ni dia bukan geng, hujah tak kuat. Misalnya setakat parti cap apa tak kuat lah, umpama. Tapi kalau sekiranya janda, walaupun pak dia ada hujah, janda tetap boleh mengawinkan diri dia. Kalau sekiranya pak dia enggan menjadi wali, maka dia ambil wali yang lain, susunan wali yang lain, kan? Abang dia ke, pak saudara dia ke, ikut tertib wali yang dah. Kalau semua tak mau, qadi kahwinkan. As-saibu ahaqqu bi nafsihi min waliha. Itu maksudnya. Tetapi wali adalah penting di dalam struktur pengkahwinan di sisi mazhab jumhur, dan mazhab jumhur yang kita amalkan di negara kita. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke negara-negara Arab, mungkin tuan-tuan tengok ada kelonggaran ini sikit, disebabkan mereka memegang qaul di dalam mazhab Hanafi. Cumanya mereka kata kalau satu orang tu kahwin, kemudian pak dia tak bangkang ke apa, walaupun tak ada wali, seperti di Jordan dan seumpamanya, dia kata perkahwinan itu sah jika walinya gagal mengemukakan hujah bahwasanya perkahwinan itu tak sekupu dan seumpamanya. Kita di sini jumhur, dan qaul jumhur ialah kuat dalam pandangan Allah a'lam. Okey tuan-tuan, kita berhenti seketika untuk membeli laluan kepada azan Isya, dan kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi alhamdulillah tuan-tuan masih berada dalam program sesi soal jawab bersama saya Samaha. Jadi kita teruskan lagi dengan beberapa soalan yang masih ada, yang kita kumpulkan daripada hantaran daripada orang ramai juga melalui email dan juga yang hantar sendiri kepada Jabatan Mufti. Soalan seterusnya saya Samaha berkaitan dengan pengurusan wang hasil derma orang ramai. Ada setengah kutipan yang dikutip untuk tujuan khusus, dan apabila tujuan tersebut telah sempurna ditunaikan, ada lebihan dan bagaimana duit itu untuk kita gunakan. Contohnya kutipan untuk iftar Ramadan nanti kita kutip dan guna untuk iftar dan ada lebihan. Adakah untuk iftar tahun hadapan ataupun boleh kita manfaatkan untuk tujuan yang lain? Persilakan. Terima kasih.
apabila kita diberikan ruang sebagai pemegang amanah ataupun sebagai wakil, kita wakil lah, orang wakilkan kita, ni aku bagi kat hang 1000 ni, tolong Ustaz pergi bagi bantuan pada orang miskin contohnya. Ataupun tadi Ustaz Khidir sebut, ni aku bagi 1000 ni untuk bagi kat masjid untuk buat buka puasa. Buat buka puasa, habis dah Ramadan ada lebih lagi 300. Ada lebih ni duit buka puasa ni, kita buat kenduri lah lepas bulan Syawal ni. Boleh ataupun tidak? Hukumnya tidak boleh. Sebab kenapa? Kerana seseorang yang menjadi pemegang amanah ataupun wakil hanya boleh bertindak berdasarkan kepada amanah yang diberi pada dia. Kerana bagi buka puasa, fadilat buka puasa besar dan dia tak sama dengan yang lain. Kita tak boleh pandai-pandai. Kalau kita pandai-pandai lepas tu buat belanja kawan-kawan, selepas daripada tu kita tahu, dengar apa yang saya bagi tahu ni, wajib dia ganti. Wajib dia ganti. Habis tu kita bulan puasa habis dah, bagi bulan puasa tahun depan. Habis tu dia tak tahu lagi bulan puasa tahun depan, kembalikan pada dia, tanya dia, ni ada lagi duit ni, puasa dah habis, kami ada baki, nak buat macam mana? Kalau dia kata tak apalah, hampa duit yang baki tu hampa makan sama hampa lah, tak apa, kebenaran di pihak dia. Tapi kalau duit tu tabung yang kita letak untuk buka puasa, kita pun nak rujuk kat siapa tak boleh dah, maka kita simpan untuk buka puasa. Jika kita tahu bahawasanya dia kata untuk buka puasa, kemudian kita tengok kita perlu 15,000 saja, collection kita sudah 20,000, 5,000 kita bagi tempat buka puasa yang lain, yang mana tujuan dia sama, fungsi dia sama, fungsi yang sama. Kita tak boleh tasarruf, ubah, melainkan dipersetujui oleh pemberi. Melainkan jika dia bagi, misalnya dia kata tolong bagi kat orang miskin kat kampung aku tu Ustaz, kita pun pergi bagi 5 orang, lepas tu kita kata habis dah 5 orang, seorang dah meninggal, tinggal 4 dah, satu lagi ni, tak apalah yang tu kau pergi bagilah kat mana-mana ada miskin, tak apa, dia benarkan. Kita kena minta keizinan dia. Melainkan jika wang itu wang zakat, misalnya dia kata aku ada duit zakat ni 5,000, nak bagi, aku mau duit zakat aku ni bagi pada orang miskin di kampung aku saja, kemudian bagi-bagi ada lagi lebih 1,000, kita boleh bagi kampung sebelah sekalipun tak minta izin dia. Hatta kalau daripada awal tak minta izin dia pun, dia tak boleh kata apa, kerana duit zakat bukan duit dia. Duit zakat memang duit siapa? Hak asnaf. Dia tak boleh kata duit zakat ni aku punya, aku tak mau bagi. Duit zakat bukan dia punya. Sebab tu bila dia bagi kepada pihak mengurus zakat, pihak mengurus zakat boleh berikan kepada mana-mana saja orang yang layak menerima zakat, sekalipun kawan yang bayar tu tak setuju, kerana itu bukan duit dia. Tapi pemberian tatawur yang dia bagikan sebagai dia mewakilkan, bukan daripada kewajipan zakat, yang itu kita mesti beri mengikut amanah yang dia tetapkan. Jika tidak, kita mengkhianati amanah. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha wa rasulahu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan kamu khianati Allah dan Rasul dan mengkhianati amanah kamu sedangkan kamu tahu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, mudah-mudahan perkara ini menjadi panduan kepada semua masjid-masjid di Perlis bagi menguruskan duit hasil kutipan untuk tujuan-tujuan yang disebutkan ataupun tujuan khusus. Seterusnya saya bersamahah berkaitan dengan pengurusan wang juga, iaitu berkaitan dengan hutang. Jikalau seseorang itu dia ada hutang dan orang yang dia berhutang itu telah meninggal dunia ataupun tak dijumpai, hidup ke mati ke, bagaimana hutang yang dia tanggung untuk diselesaikan? Saya bersamahah. Okey, terima kasih. Berhubung dengan hutang, pertama, jika sekiranya kita berhutang orang, kita wajib
di dalam diri kita berazam kita memang nak bayar hutang. Siapa yang berhutang dengan niat kut-kut aku ingat lepas ni aku tak bayar dah, dia berdosa daripada hari awal lagi. Siapa yang hutang memang sengaja niat tak mau bayar, memang dia berdosa. Okey, apabila kita berhutang dan kemudian kita sampai pada satu peringkat kita mampu bayar, kita wajib bayar. Walaupun kita aku boleh bayar dah, banyak dah duit, tapi dah dia tak minta, biar pergi dulu lah. Setengah orang lah. Itu satu kezaliman. Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan selainnya, matlul ghani zulm. Melewat-lewatkan, melengah-lengahkan bayar hutang bagi orang yang mampu, itu satu kezaliman. Kalau kita sengaja lewat sampai dah kawan tu mati, kita berdosa. Ataupun sampai kawan tu duk minta pun tak larat nak minta lah, lepas tu kawan tu hilang baru duk kata dia tak ada dah nak cari pun, kita buat mangkap kan, dosa kita. Tapi memang kalau kita memang nak bayar, duk tunggu nak bayar, cukup dia nak bayar. Bila nak bayar, tiba-tiba dia pula meninggal, menjadi harta warisnya. Jika dia waris pun tak ada, kita letakkan harta itu sama ada ke baitul mal, jika tak ada, ataupun kita sedekahkan dia, bukan harta kita, niat pahala bagi diri dia. Jika dia hilang, kita cari tak jumpa, benda ni tidak disebut di dalam nas yang jelas, tapi para fuqaha berijtihad apabila hal yang seperti ini. Kata mereka, jika sekiranya kita nak bayar hutang, cari dia tak ada nombor telefon, tak ada apa pun tak ada nak kontak, kita pun tak apalah, takut bebanan duit dia ada kat kita, kita pergi sedekah duit dia. Bukan sedekah kita, pahala untuk siapa? Untuk dia. Cumanya risiko dia. Tiba-tiba setahun kemudian dia muncul, dia minta duit tu, kita bagi tahu pada dia, aku cari kau tak jumpa, lalu aku telah bersedekah duit tu bagi pihak kau. Kalau dia kata kalau macam tu tak apalah, selesai. Tapi dia kata aku tak terima sedekah tu, aku tak mau sedekah, duit tu aku nak, wajib kita bayar pada dia. Sedekah hari tu jadi sedekah kita. Macam tu nanya, padahal hang pun hutang tak bayar lama. Dan mati syahid ke apa ke, sembahyang banyak pecah dai ke apa, hutang ni sangkut di akhirat. Bayarlah hutang, bayar hutang. Jangan kadang-kadang pi umrah, pi apa, hutang orang tak bayar. Ada orang tukar kereta, tukar apa, hutang orang tak bayar. Bayar hutang, bayar hutang. Dosa ni, tak mau bayar hutang ni, tak selesai dengan istighfar ke, pi umrah 100 kali pun tak selesai, melainkan empunya itu halalkan. Wallahu a'lam. Baik, saya bersama sedikit berkaitan dengan soalan harta ni. Sekiranya macam suasana banjir, ada negeri yang banjir, harta yang hanyut dengan air banjir ni, kemudian tiba-tiba tersadai di rumah kita, kita pun tak tahu tuan dia, ataupun ikan duduk ikan yang orang bela di kolam dan sebagainya, kita jumpa, adakah boleh kita miliki harta tersebut? Okey, jika harta itu kita confirm hak orang punya, kita tidak boleh mengambilnya. Jika dia tersangkut tempat kita, kita kembalikan kepada empunyanya. Jika kita tak tahu empunyanya, kita boleh maklumkan. Kalau ada orang tipu pun, orang tu yang berdosa, kerana dia bukan harta kita. Tapi kalau benda tu ada, kita duk cari, tak ada siapa nak ambil, dan pihak berkuasa pun tak ada yang boleh kita percayai untuk berikan, proses dia macam tu, macam tadi juga. Kita boleh, akhirnya kita boleh sedekahkan benda tu jika sekiranya ia boleh disedekahkan. Kalau sekiranya kita benda tu benda makan, macam ikan tadi, tiba-tiba dia tuntut ikan dia,
kita bayarlah ikan dia. Kita bayar ikan dia. Cumanya jika sekiranya kita dalam keadaan darurat, banjir, tak ada makan, adalah ayam siapa terbang mai, mai duduk atas bumbung kita, kita pun duduk atas bumbung tu. Boleh tak? Sembelih ayam tu boleh kalau kita tidak ada makanan. Wa daruratu tuqaddaru biqadariha, dan darurat itu disukat dengan kadarnya, maka kita makan kalau setakat kita perlu sajalah. Kalau setakat kita boleh selesaikan kelaparan kita tu, setakat sekok lah, jangan tibai sampai 5 ekor, sampai kenyang, tapi kena darurat. Jika tidak, kita, dan itu pun jika selepas daripada itu dia mai tuntut pada kita, kita membayar harganya. Kita membayar harganya. Allah. Alhamdulillah. Itu sikit sebanyak tentang pengurusan harta yang boleh kita dapat penjelasan hukum daripada sahibul samahah. Dan soalan yang ingin saya ajukan berkaitan dengan apakah benar sahibul samahah dosa anak perempuan yang belum berkahwin, yang bujang, ditanggung oleh bapanya? Ini banyak diperkatakan dalam masyarakat kita. Persilakan. Dosa anak perempuan benarkah ditanggung oleh bapa? Boleh? Yang tak kahwin lagi. Ni anak-anak perempuan nak duduk belakang tu, kan? Depa kata geram kat ayah, kita buat dosa, biar ayah kita tanggung dosa kita. Boleh? Kita naklah tahu, menjadi kaedah dalam Islam ni, seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Yang dia tanggung adalah dosa dia jika dia ada kaitan penyumbang pada dosa tu. Ini semua dalam ayat Quran, kan? Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratun wizra ukhra, kan? Sesuatu jiwa tak menanggung melainkan apa yang tidak menanggung kesalahan itu, melainkan dia yang tanggung, dan orang yang boleh menanggung satu tanggungan, yakni dosa, tidak akan menanggung dosa orang lain. Seorang yang buat salah tu akan tanggung dosa dia sendiri, orang yang boleh menanggung tak akan menanggung melainkan dosa dia sendiri. Itu di dalam surah Al-An'am. Dan surah Al-Isra, Allah kata faman faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Siapa yang mendapat petunjuk untuk diri dia sendiri, siapa yang sesat dia tanggung sendiri, dan yang dapat menanggung tak akan menanggung dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sehingga kami menghantar rasul. Allah jelas. Ini dia prinsip kita dalam agama. Wala taziru waziratun wizra ukhra wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmalu minhu syai'un walau kana dha qurba. Yang mampu menanggung kesalahan tidak akan menanggung dosa orang lain. Jika yang berbanan banyak dosa dia itu meminta orang lain tanggung pun, dia tak akan menanggung sedikit pun, sekalipun kaum keluarga yang rapat. Maksud sekali pun kaum keluarga yang rapat tak boleh tanggung dosa. Habis tu macam mana ni yang kata tanggung ni? Nabi kata apa? Wala yajni janin illa alai. Orang yang menanggung dosa, penjenayah tidak akan menanggung jenayah melainkan ke atas dirinya sendiri. Dia tanggung dosa dia sendiri. Wala yajni walidun ala waladihi walau mauludun ala walidihi. Bapa tak menanggung anak tak menanggung jenayah bapa, bapa tak menanggung jenayah anak. Ni kaedah dalam agama. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah. Maka dengan itu, apa yang dia tanggung? Dia tanggung kalau dia menyumbang. Kawan tu tak tahu, dia kata aku nak tanya, tang mana tempat maksiat atau main judi ni? Aku lama tak main. Dia kata aku tahu, main aku tunjuk. Yang tunjuk tanggung dosa bersyubhat. Tapi yang buat main judi berdosa tak? Berdosa. Bukan kata aku tak dosa, dia dosa, dia tunjuk kat aku. Tak. Kau tanggung dosa kau, dia tanggung dosa terlibat. Macam tu juga man sanna sunnatan sayyi'atan
fa alaihi wizraha. Siapa yang menunjukkan kepada sunnah yang jahat, sunnah yang buruk, maka dia tanggung dosanya. Dia tanggung dosa tu bukan berarti yang buat tu tak tanggung dosa. Dia setiap kali orang buat, dia tanggung dosa kerana dia menyumbang kepada berlakunya dosa tersebut. Anak dengan bapa macam ni. Kalau anak buat dosa, anak tanggung dosa, tapi bapa tanggung juga jika bapa tidak mendidik anak, memberikan tanggungjawab untuk memberitahu kepada dia didikan agama yang betul. Kerana Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka. Itu tanggungjawab ibu bapa. Anak buat dia tanggung, bapa tanggung juga setiap kali dia buat sebab tak menunaikan tanggungjawab. Bukan maksud bapa tanggung dosa anak perempuan relax. Dah. Bapa tanggung, tapi kalau bapa dah bagi didikan, dah bagi semua, dia buat juga, bapa tak tanggung. Isteri pun sama. Orang buat mungkar, dosa siapa yang buat mungkar. Tapi kita yang tengok, yang tak mencegah mungkar, kita tanggung dosa apa? Dosa membiarkan kemungkaran. Bukan dosa dia, dosa kita. Sebab tu dalam surah An-Najm Allah kata apa? Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahimul ladzi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insan illa ma sa'a. Tidakkah dia diberitahu tentang apa yang ada pada suhuf Musa dan Ibrahim yang wafa, yang menunaikan? Seseorang tak menanggung dosa orang lain dan seseorang tak akan dapat melainkan apa yang dia kerjakan. Dan ini kita mesti fahamkan kepada konsep ni salah pada sebahagian orang faham. Anak perempuan buat dosa, pak yang tanggung, depa terlega, dah. Dia tanggung. Melainkan dalam satu keadaan, orang tu tak tahu kata benda ni dosa. Kita pergi bagi tahu dia, dia buat benda yang dia sangka tak dosa, yang tahu kata dosa tu pergi ajak dia. Lalu dia buat di atas tak tahu dia. Yang ni ditanggung sepenuhnya oleh yang menghasut. Misalnya kita pergi beli satu benda, kita beli, betul-betul kita nak beli, rupanya dengan pembelian itu menyebabkan telah berlakunya kezaliman pada satu pihak yang lain. Contohnya, kawan tu akan kehilangan apa-apa, kita sengaja, kita yang tanggung lah. Orang yang beli tu dia tak tanggung sebab dia tak tahu. Ataupun satu amalan tu bercanggah dengan agama, tapi satu orang ni dia nampak agama, dia ajar kita duk percaya kat dia, dia kata ni ada hadis, dia bubuh hadis palsu kita pergi amal, dia tanggung. Setelah kita dah cuba ikhtiar, kita faham, kita yakin benda ni sahih, rupanya dia palsukan untuk kita, itu dia tanggung. Kita tak tanggung sebab kita, bukan dia tanggung dosa kita, sebab kita tak berdosa pada asal, kerana kita tidak menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Allah. Okay, alhamdulillah tuan-tuan. Untuk kesempatan ini saya buka soalan daripada tuan-tuan sekiranya ada. Okey. Tuan Haji, silakan. Dan yang kedua tentang solat awabim. Ada yang dia tu mengenai selepas maghrib ataupun solat duha juga adalah solat awabim. Terima kasih. Okey. Hadis solat awabim yang mengkhususkan sembahyang lepas maghrib dengan berapa bilangan rakaat semua tidak sabit. Sebahagian riwayat-riwayat menyebut merangkumi solat duha itu sebagai awabin, yakni dia maksud orang yang awab kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut penamaan saja, tetapi sabit kepada amalan hendaklah berdasarkan kepada hadis-hadis yang sabit, bukan berdasarkan kepada nama yang diberikan. Solat duha sabit dengan nas solat duha. Okey, balik kepada isu Wahabi tadi. Isu perlih Wahabi ke tak? Perlih tak ada rujukan kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Dia perlih tak dibaca pun kitab Muhammad bin Abdul Wahab sebagai satu sukatan. Sejak dahulu tak dibaca.
Itu tidaklah berarti boleh kata Muhammad bin Abdul Wahab sesat, tapi tak dibaca. Orang pasal apa kata boleh Wahabi? Pasal memang macam tu, nak kata apa? Di Malaysia ni daripada dulu Hamka Wahabi. Semua kaum Za'bar, semua kaum pembaharuan Wahabi. Wahabi ni siapa saja yang amal benda yang tak kena dengan kebiasaan hak mereka buat, jadi Wahabi. Tak kunut, Wahabi. Padahal mazhab Hanafi tak kunut, mazhab paling besar saya sebut tak kunut. Mazhab Hanbali tak kunut, yakni kunut subuh secara berterusan maksudnya. Dia kata Wahabi. Bismillah perlahan Wahabi. Wahabi pada dia tu sesat lah. Padahal mazhab Abu Hanifah bismillah perlahan, mazhab Hanbali bismillah perlahan, mazhab Malik tak bismillah langsung, bahkan dia makruh kan, guru pada Imam Syafi'i. Jadi Wahabi ni satu istilah yang bila tak tahu nak jawab orang, Wahabi. Pasal apa Wahabi? Wahabi. Lebih sikit dia kata apa? Wahabi ni depa maki ulama. Tuan-tuan duduk di Perlis ni, tuan-tuan pernah dengar mana-mana kuliah pergi maki ulama? Kok mana-mana kuliah ke Imam Syafi'i rahimahullah orang pergi maki ke? Imam mazhab 4 mana orang maki ke? Hatta kalau orang pergi maki Imam Ghazali ke, ada pernah dengar orang maki di Perlis mana-mana imam? Kalau kritik dia, hak pi kata Nabi ke kanan dia nak ke kiri, dia tak termasuk dalam imam tu. Janganlah dia senaraikan diri dia adalah imam tu. Imam-imam yang dikenali dengan kaum muslimin, walaupun mereka tidak maksum seperti mana kita tak maksum dan melayan tak maksum hanya Nabi. Kita diperlih kata imam-imam kemungkinan ada pandangan-pandangan mereka yang tidak rajih, tidak kuat. Itu biasa. Kalau sekiranya kita kata semua imam kuat, kita tentulah di Malaysia hak mana yang di negeri yang kunut tu dia kena amal juga tak kunut, pasal pandangan imam lain kata tak kunut. Artinya dia bila amalkan satu qaul, artinya dia melemahkan pandangan imam yang lain. Demikian diperlih kita mengamalkan qaul dan meninggalkan sebahagian qaul. Bila ditanya kenapa tak mengamalkan kunut, kita berpendapat pandangan mengamalkan itu adalah pandangan yang tidak kuat. Kunut berterusan subuh maksud kita kuat. Oh, hampa lebih pandai daripada Imam Syafi'i lah. Hampa hina Imam Syafi'i. Hampa ingat Imam Syafi'i bodoh macam jambar. Ni mangkap. Ni selama ni hampa kunut tu, hampa hina Imam Hanafi lah. Hampa hina Imam Hanbali lah. Boleh kira macam tu pula. Ini main budak-budak berkelahi main guli bercakap masalah fiqah. Budak-budak main guli bercakap masalah fiqah. Ini masalah fiqh. Bila orang tak amalkan qaul tu, bukan dia hina imam tu, kemudian dia hasut, tengok pok-pok ni dia hina, dia kata Imam Syafi'i kafir belaka. Siapa dia pernah kafir kan? Dia create cerita ni. Orang yang duduk di Perlis yang tak main masjid kata memang hampir masjid kau subuh. Dia teruk dia tahu. Di Perlis lah aku pipi tak ada masuk waktu subuh, depa bang dah nak semayang. Kan? Dia baru mai ataupun sebelum ni tak nak semayang subuh. Di Perlis azan berapa kali? 2 kali bagi solat subuh, sebelum masuk waktu dan selepas masuk waktu. Seperti mana yang berlaku pada zaman Nabi. Di Mekah Madinah dia duduk pipi azan 2 kali. Dalam mazhab Syafi'i ada qaul ni juga. Cuba diamalkan ataupun tak diamalkan. Semua yang makin create di Perlis, dia kata Tuhan macam dengan manusia, tangan kaki semua ada. Tuan-tuan pernah dengar benda tu? Hak yang kata dia tak ada apa. Samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharin lam ya'tuk. Mendengar cerita-cerita bohong, dusta, dan mendengar kepada kaum yang tidak pernah, kaum lain yang tidak pernah menghadiri, mendengar apa yang kita beritahu. Ada puak-puak tu, anak-anak buah dia tak tahu pun, oi teruk dahsyat. Orang Melayu macam tu kadang-kadang kan.
Dia kata, kita tengok orang aksiden kat simpang punya teruk. Luka kaki habis. Sampai kat punya teruk, dia kata. Kaki dekat nak putus. Sampai ujung sana, paha daripada ke bawah putus dia. Sampai kat dah hancur pinggang ke bawah. Sampai kat ujung rambut mati. Dia punya tokoh tambah cerita. Kami nak pi Langkawi, singgah kat Masjid Perlis. Kunut tu imam tak baca. Mana ada dalam dunia Islam semua orang kunut, depa tak kunut. Kawan nak cerita tu dia pernah pergi Langkawi ya, Mekah Madinah tak Nabi. Kalau dia pergi Mekah Madinah dia tak kata yang tu. Mai cerita kawan dia cerita apa? Dia kawan aku pergi Perlis. Subuh pun dia tak mayang lah. Ini semua karut. Karut. Jadi mudah-mudahan kita ni tak penting apa orang kata. Yang penting ialah kita mengamalkan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Dan siapa yang boleh tanya mereka, apa kaul fiqh di Perlis yang tak ada imam kata? Buat kuis kat dia. Fatwa ke apa yang tak ada mazhab kata, depa yang kata. Bagi tahu kan. Ambil lah fatwa Perlis tu boleh cari. Ambil satu kaul hak Perlis kata ni, mana ulama pun tak kata. Ulama tu bukan hamba, ulama tu imam-imam mazhab. Kalau setakat hak duk mai apa? Hak duk jual yang jampi kat kampung ni, kita tak masuk lah dalam tu. Kan? Ni imam-imam mazhab, imam-imam muktabar ni, ambil mana kaul yang ada di Perlis yang tak ada siapa pun imam kata. Kalau ada tunjuk kita. Wallahu a'lam. Okey, ada satu soalan daripada adik kita. Silakan. Halal kehalalan sembelihan Kristian dan Yahudi. Orang-orang di dalam fiqh, apabila adanya firman Allah, wa ta'amul ladzina utul kitab halul lakum, dalam surah Al-Maidah tadi, dan makanan orang ahli-ahli kitab itu halal untuk kamu. Tentulah bukan buah, tentu bermaksud makanan yang membabitkan sembelihan mereka. Cuma semua mazhab setuju makanan ahli kitab halal, tak ada masalah. Semua mazhab tak akan bangkang ini adalah ayat Quran. Cumanya siapa ahlul kitab? Itu yang mereka berbeza. Ulama-ulama pada majoriti mereka menyatakan bahawasanya ahlul kitab ialah ahlul kitab Yahudi dan Kristian. Ahlul kitab. Sama ada mereka ubah, mereka tak berubah kitab, tak penting. Mereka ahlul kitab. Selagi mana mereka percaya pada Allah, percaya pada Rasul, sekalipun kitab mereka berubah, mereka ahlul kitab. Kenapa Quran kata fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celaka orang yang menulis kitab dengan tangan mereka kemudian menyatakan ini daripada Allah untuk membelinya dengan harga murah. Itu ahli kitab lah. Tapi Allah kata celaka pada mereka. Tapi Allah kata makanan mereka boleh makan. Kan? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sentiasa tidaklah orang kafir di kalangan ahli kitab dan musyrikin. Allah jadikan ahli kitab satu, musyrikin satu. Walaupun kafir, Allah kata kafir. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Orang kafir di kalangan ahli kitab dan musyrikin. Maksudnya ahli kitab tu kafir. Yang mana yang menolak beriman dengan Nabi kita kafir. Tapi mereka ahlul kitab. Mereka ahlul kitab. Mereka lawan Nabi SAW. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunaka kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab, dia kenal kau seperti mana kenal anak-anak mereka.
Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Sebahagian daripada mereka menyembunyikan kebenaran sedangkan mereka tahu. Allah kata, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa' baini wa bainakum alla na'budu illallah. Wahai qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahli kitab, mari kepada kalimat yang sama antara kami dengan kamu. Jangan kita semua melainkan Allah. Allah marah kat mereka. Marah kat ahli kitab. Pasal apa? Tahu kitab tapi tak mau ikut Nabi. Tapi dalam masa yang sama Allah kata, wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum. Makanan ahlul kitab halal untuk kamu. Pasal ada kebersamaan. Kristian, Yahudi tak sama dengan Hindu, Buddha. Kerana mereka ini mengakui Allah, mengakui risalah, cuma dia tak mau akui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi mazhab, sebahagian besar mazhab menyatakan kalau dia Yahudi, dia Kristian, dia ahlul kitab. Maka makanan mereka, sembelihan mereka boleh dimakan. Kosher. Saya tuan-tuan pergi kalau mungkin orang Yahudi punya, siapa di London juga ada tempat kosher. Dia apa Yahudi lebih detail lah dalam penyembelihan. Dia boleh makan. Cuma mazhab Syafi'i dia sempitkan hal itu. Imam Syafi'i punya pandangan yang menyempitkan hal itu. Dia kata ahlul kitab itu yang hanyalah membabikan kepada anak-anak Yaqub, ahlul kitab yang asal. Hak masuk jadi Kristian, Yahudi ni tak mau kira. Kalau fatwa antarabangsa kebanyakannya menyebut bahawasanya ahlul kitab tu semua Yahudi dan Kristian. Melainkan mereka binatang yang mana tak boleh kita makan, babi ke apa tak boleh. Tapi kalau sembelihan mereka yang mana pada sisi agama mereka betul, cara sembelihan tu, kita pun orang Islam ada sembelih tak betul, tak boleh, kita pun tak boleh makan. Tapi kalau pada sisi agama Kristian dan sisi agama Yahudi betul pada agama mereka, sembelihan itu, maka kita boleh makan. Itulah fatwa yang dikeluarkan oleh majoriti kebanyakan. Baca Mustafa Zarqa, baca Qardawi, semua fatwa ke arah itu. Terutama mereka yang duduk. Saya pernah juga duduk di UK. Saya kira makan yang orang Islam dulu lah. Tak ada sangat, barulah pergi kepada fatwa itu. Tapi asalnya sebenarnya di sisi para ulama memang mereka tu wa ta'amul ladzina utul kitab, sembelihan mereka boleh dia makan. Siapa yang nak makan, makan. Siapa tak mau, dia nak pegang pada mazhab Syafi'i, hanya menyatakan ahli kitab yang asal, tak apa, dia pegang. Tapi ini adalah masalah khilaf di kalangan para ulama. Tak boleh sebab dia ni jenis makan binatang ni. Tak boleh. Fatwa ada dalam hal tu. Para ulama luas. Dalam luhum mustawradah, daging-daging yang diimport, dalam fatwa sebahagian negara ni, dia kata daging yang diimport daripada negara orang Islam ataupun negara yang majoriti Kristian dan Yahudi, pada umumnya dianggap halal. Sebab tu sebagai orang Arab dia lebih longgar sikit dalam fatwa mereka. Dia pun tak tunggu cop dulu. Dia pun kira, kalau dia kira macam ni, kita pun amalkan. Kalau kita pergi kedai Mak Timah ataupun kedai Kak Long tak boleh guna 2-3 hari ni orang marah. Apa nama apa? Apa nama makcik, mak teh ke apa, ke kedai kat kampung ni. Kita makan, kita tak pernah tanya mak teh tu. Mak teh, ni gulai daging ah? Alah. Daging ni lembu ambil mana ni? Sembelih ah? Dia. Sembelih ah. Siapa sembelih? Mak teh nampak sendiri. Kita pakai cukuplah. Dia tu seorang Muslim, kita pakai atas dia. Kita tak disuruh untuk ikuti. Kan? Sebab itu bila sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ni orang yang baru masuk Islam ni, hadisul ahdil bikufr, baru masuk Islam, kemudian bawa daging-daging yang kita tak tahu. Masa dia baru masuk Islam, dia mari kita daging ni sembelih betul ke tak sembelih betul, ini baru masuk Islam. Nabi kata samullah wa kulu, bismillah, makan. Dia ada kelonggaran dalam hal yang seperti itu. Jadi siapa nak makan, dia boleh makan. Wallahu ta'ala. Ini alhamdulillah tuan-tuan. Ada lagi ke soalan? Haji. Masalah atau fatwa, kita kata bila waris tak dapat zakat, orang waris itu tak dapat zakat.
Waris tak dapat dikesan. Maksudnya waris ke ni empunya harta tak dapat dikesan. Misalnya kita tak tahu harta pak kita ni mati ke tak. Okey. Kalau kita tahu tiga beradik, yang ada dua saja, seorang tak tahu pergi mana, ataupun seorang ni dia tahu pergi mana, dia tak mau nak sign, kan? Dia tak mau nak turun tanda tangan, dia buat payah, dia harta banyak dah, dia buat tak mau. Jadi kita tak boleh. Kita pernah bincang dalam fatwa hal ni. Pertama, di sudut majority rule, majority boleh proceed, kita bahagi harta tu. Cuma kalau kita tahu dia lelaki, kita tak ambil lah bahagian dia tu. Kalau kata seorang dapat seorang 50,000, dia punya 50,000, kita ambil bahagian kita je lah. Bahagian dia mungkin boleh disimpan di Baitul Mal ke dulu, ataupun disimpan di amanah mana-mana ke, pemegang amanah ke, kita letak bahagian dia. Anak dia, kalau macam tu, bahagian bapak dia tu diberi pada anak dia, bagi tahu ini adalah bahagian bapak kau. Besok kalau bapak kau mai tuntut kat kau, kau tolong pegang bahagian dia, kerana anak dia yang paling layak kali untuk pegang amanah bahagian bapak dia. Artinya kalau harta tu 500,000, ada 5 orang, misalnya kalau lah kata seorang dapat 100,000 lelaki umpamanya, hak 100,000 tu tinggal anak dia saja, bagi ke anak dia. Walaupun dia tak kata apa boleh jual ke tak, itu tak timbul lagi, kerana waris telah mati. Bila mati saja boleh dia bahagi pusaka. You setuju tak setuju, atau pusaka boleh dia bahagikan. Ya. Okay, Alhamdulillah tuan-tuan, kita pun masa sudah mencapai 9.30, sudah 9, hampir 9.30. Jadi sekali lagi pihak penganjur, pihak Jabatan Mufti Negeri Perlis dan juga pihak masjid mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan